Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Okey. Hari ini kita akan tengok tajuk ni panjang sikit sebab dia ada 3 pecahan kepada subtajuk ni, iaitu tindakan ombak melalui proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Okey, kita akan tengok satu persatulah. Dia ada 3 proses. Hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Sama macam sungai juga. Tapi ni kita tengok dari segi ombak pula. Okey, hakisan ombak ialah proses melarut atau mengorek dan mengeluarkan batuan dari tempat asalnya. Okey, ombak menghakis dengan beberapa cara. Okey, tengok ni dah. Okey, ada 4. Yang pertama iaitu tindakan hidro. Tindakan hidro ialah kuasa air laut tanpa melibatkan bahan muatan yang dibawa oleh ombak. Dia guna air sahaja. Okey, poin dia sini ialah air, kuasa air laut. Maksud hentakan atau terhempap. Yang itulah. Okey, melibatkan air laut sahaja. Ombak mengepas pantai lalu air laut memasuki rekahan batuan di kaki cenuram. Okey. Di pinggir laut lah, pinggir pantai. Udara yang terdapat di dalam rekahan akan termampat dan memberi tekanan yang kuat menyebabkan rekahan menjadi besar. Okey. Ombak mengepas pantai lalu air laut memasuki rekahan batuan. Poin dia di kaki cenuram ni kat pinggir pantai lah sebenarnya cerita. Okey. Udara yang ada dekat rekahan tu akan termampat. Okey. Dan memberi tekanan yang kuat menyebabkan rekahan menjadi besar. Okey, dan proses ni berulang-ulang selagi mana ombak tu wujud. Okey, selagi mana ombak tu mengepas pantai. Dia berkata kepada pasang surut lah. Atau juga menyebabkan cuaca. Okay, ada ombak yang ada hari dia akan jadi kecil, ada hari dia akan jadi besar. Okey. Proses yang berulang-ulang ini menyebabkan rekahan di kaki cenuram semakin luas dan dalam, lalu ia akan runtuh. Okay, rekahan semakin luas dan dalam, lalu runtuh. Dan benda ni proses ni akan ambil masa yang sangat lama lah. Bukan kata setahun dua. Okay. Kemudian kita akan tengok tindakan hakisan dan lelasan. Hakisan ombak melalui tindakan hakisan melibatkan bahan muatan yang dibawa oleh ombak di kaki cenuram yang menghadap ombak. Okay, bahan muatan yang dibawa oleh ombak di kaki cenuram yang menghadap ombak. Okay, bahan muatan ombak seperti kerikil, batu lada, batu pasir dan serpihan batuan akan bertindak sebagai alat penghakis ketika bergeser sehingga menghakis kaki cenuram. Okey, bahan muatan ombak ni dari mana? Kerikil, batu lada, batu pasir, serpihan batuan ni dari mana? Okey, dari laut. Okey, dari pinggir pantai juga. Okey, dia akan angkat bahan-bahan ini, lepas tu dia akan hempaskan sekali semasa ombak tu menghempas pantai, mengepas batuan. Okay. So benda-benda ni akan jadi alat penghakis. Okay. Dan ia akan menghakis kaki cenuram. Okay. Bahan muatan ombak ni ingat daripada dasar dia tu dia angkut dan dia akan hempas ke batuan yang terdapat di pinggir pantai. Okay. Tindakan lagaan ialah proses hakisan yang menyebabkan perubahan saiz dan bentuk bahan-bahan muatan ombak yang berlaga sesama sendiri dan berlaga dengan batuan di tepi pantai sehingga pecah. Okay. Perubahan saiz dan bentuk bahan-bahan muatan ombak yang berlaga sesama sendiri dan dia berlaga dengan batuan di tepi pantai sehingga pecah. Okay. Sebagai contoh, batu tongkol bertukar menjadi serpihan batuan yang lebih kecil. Batu tongkol dan batu yang besar lah. Okay, stoko. Okay, bertukar menjadi serpihan batuan yang lebih kecil. Okay, dia berlaga.
Di lagaan, sama-sama dia sama sendiri dah, dia angkut juga. Biasanya batu-batu yang lebih besar lah. Okay. Dan bila dia belaga pula dengan batuan di pinggir pantai, itu dia akan jadi makin kecil, pecah. Okay, kemudian tindakan larutan, iaitu tindakan air laut menyebabkan mineral batuan larut dan akan mengubah komposisi mineral batuan. Okay. Mineral batuan laut dan akan mengubah komposisi mineral. Jadi dia terlarut lah. Contoh, batuan mudah larut dan menyerap air seperti kalsium karbonat dan batu kapur. Kalsium karbonat dalam batu kapur dan dolomite. Okey, tindakan larutan. Mineral dia akan terlarut. Okey. Sebab air laut. Okey, tindakan daripada air laut. Okey, kemudian kita tengok proses pengangkutan. Pengangkutan ombak ialah proses mengangkut dan atau membawa bahan-bahan yang terhakis di pinggir pantai. Bahan yang berbeza diangkut dengan cara yang berbeza oleh ombak. Berikut adalah cara pengangkutan ombak. Okey, kita ada berapa? 4 je. Okey, hanyutan pesisir pantai. Pengangkutan bahan-bahan pantai juga dilakukan oleh arus pesisir pantai. Okay, arus pesisir terjadi apabila damparan ombak yang membawa bahan muatan dalam keadaan sudut serong. Manakala basuhan balik atau larutan ombak berkeadaan sudut tepat dengan garis pantai. Okey. Keadaan ini akan menghasilkan pergerakan pantai secara zigzag. Kalau awak pasal ombak, kalau nampak awak pergi pinggir pantai, ombak tu tak bergerak lurus. Ada ketikanya dia akan menjadi serong. Okay, dia akan sampai kat kita dulu, kemudian akan sign kita kat ujung sana tu, dekat dalam 50 meter ke kita, baru sampai. Okay, serong. Dia bergantung kepada tiupan angin lah. Okay. Bila dia patah balik, dia sudut tegak. Okay, sudut tepat dengan garis pantai. Sudut tepat maksudnya dia selari lah. Okay. Damparan ombak menyerong, tapi bila dia nak tarik balik air tu, okay, dia dalam sudut tepat. Okay, menghasilkan pergerakan pantai secara zigzag. Okay, fair eh? Okay, ini pengangkutan ombak. Awak tengok di sinilah kepala poin penting dia. Arus pesisir, damparan ombak, bahan muatan dalam sudut serong, basuhan balik atau larutan berkenaan sudut tepat dengan garis pantai. Okay. Kemudian kita tengok golekan. Okay, golekan merupakan satu proses menyeret bahan tersebut sedikit demi sedikit oleh arus ombak. Bebanan yang lebih besar, berat dan tumpat seperti batu tongkol, batu lada dan pasir kasar akan diangkut secara golekan atau seretan. Okay, menyeret. Sebab dia berat, so dia tak terapung. Okay, menyeret beban oleh arus ombak. Okay. Besar, berat dan tumpat. Contoh batu tongkol, batu lada dan pasir kasar. Okay, kemudian apungan bahan yang ringan, kebebanan yang ringan. Bahan terhakis dan halus iaitu lumpur dan kelodak. Itu sebabnya kalau awak pergi pantai, awak main dekat pinggir pantai, dekat tepi, betul-betul tepi pantai lah, kat pasir, antara pasir dengan air tu. Okay, kalau awak tadah tangan kat situ, awak angkat, awak akan nampak banyak bahan-bahan apungan yang ada dalam air. Okay, kalau awak pergi ke dalam sikit, ke tempat yang lebih dalam,
Okay, bahan-bahan tu akan ada di peringkat bawah sikit. Okay, awak angkat tu, tangan awak tu, dia tak banyak lah bahan-bahan yang ada dalam bahan apungan yang ada dekat tangan awak tu. Okay. Di tepi patah tu dia lebih banyak. Okey, bahan yang mempunyai daya apungan seperti daun atau batang kayu yang ringan. Okey, ini tapi tak semua tempat ada lah. Okey, tapi benda ni kadang-kadang terlalu kecil sangat. Okey, lumpur dan kelodak ni dia bercampur dengan air. Daun batang kayu ni jagalah sapuh banyak orang ada. Yes. Sapuh yang dibuang oleh manusia, dia pulangkan balik ke pantai. Okey, kemudian lompatan batu yang serada besar diangkut secara lompatan, contoh batu kerikil dan serpihan batuan. Serada besar lompatan serada besar. Beban yang ringan batu, okey. Lumpur dan kelodak. Daun. Batu kayu yang ringan. Okey. Ya, hampir sama juga macam yang tindakan di sungai tu. Okay, faktor mempengaruhi pengangkutan ombak, pengangkutan tenaga arus, tenaga ombak, pasang surut, kecerunan, halangan, orientasi pantai, saiz bahan, jenis batuan dan bentuk bahan. Okey. Okay, kita tengok 10.2.3. Okey, subtopik yang ketiga dalam tajuk 10.2. Okey, proses pemendapan. Faktor yang mempengaruhi pemendapan ombak adalah seperti berikut. Jadi kita ada 4. Ombak, jenis ombak. Okay, faktor yang pertama adalah jenis ombak. Ombak pembina memainkan peranan penting dalam proses memendapkan beban ombak di pinggir pantai. Memendapkan beban ombak di pinggir pantai. Pemendapan ombak biasanya berlaku di pinggir pantai yang terlindung kerana laju ombak yang kurang serta angin bertiup perlahan. Okay, pinggir pantai yang terlindung okey. Dia kalau awak tengok kawasan pantai yang berpasir dengan kawasan pantai yang awak kata tak boleh nak main laut tu, okey. Dia bergantung kepada laju ombak serta angin. Okay, kalau di Kelantan kita tengok kalau awak pergi ke PCB, dia hakisan dia kuat, okey, giat sangat sebab dia ada ombak tu besar dan juga angin tu kencang. Kalau kata punya musim tengkujuh, okey, kuat. Okay, ombak tu jadi kuat, angin pun jadi kuat, jadi kawasan pantai dia habis kena hakisan. Kalau awak pergi ke Bacok, pantai Irama tu kuat juga kena. Ke tinggi lagi, tepi lagi, pantai Melawi. Okay, sekitar pantai Melawi, angin dia lebih tenang, ombak dia lebih tenang, jadi pantai dia lagi luas dan juga lebih landai. Okay, dia bergantung kepada laju ombak lah. Faktor dia, laju ombak, angin dan angin. Okay. Okay, jenis ombak ni akan mempengaruhi proses pemendapan. Okay, beban sedimen. Beban ombak yang dimendapkan datangnya dari sungai. Bahan-bahan yang dihasilkan oleh hakisan dan proses laut di kawasan pinggir pantai. Okay, beban ombak ni apa? Okay, benda yang dimendapkan tu. Beban ombak yang dimendapkan. Okay, beban ombak yang dimendapkan datangnya dari sungai. Bahan-bahan banyak yang daun-daun kayu ke semua tu, kelodak tu dari sungai tu dia sampai ke laut ke. So dia akan bertebaran di pinggir pantai. So bahan-bahan yang dihasilkan oleh proses hakisan dan proses hawa. Bahan-bahan dari proses hakisan dan proses hawa pinggir pantai, di kawasan pinggir pantai. Okay, beban sedimen. Kalau banyak beban dia bawa banyak dia punya bahan-bahan dari sungai dan di proses hakisan dan hawa, maka giatlah proses pemendapan di pinggir pantai. Keadaan garis pesisir,
Laju ombak akan berkurang di pinggir pantai yang landai dan terlindung serta semasa angin bertiup perlahan. Keadaan ini menyebabkan bahan-bahan yang lebih halus dimendapkan di bahagian pesisir pantai. Okay, poin dia adalah laju ombak yang berkurang. Okay, pinggir pantai yang landai dan terlindung. Terlindung daripada angin kuat lah atau ombak besar. Semasa angin, serta semasa angin, angin bertiup perlahan. Okay. Garis pesisir pantai. Sebab dia pergerakan angin ni, dia tak adalah kata semua kawasan pantai tu akan selalu kena angin yang kuat. Okay, ada bahagian angin tu macam melencong. Pergerakan angin ni dia bukan kata straight gitu tak. Ada dia lencongan, dia ditolak oleh angin bahagian lain. So, dia akan melencong, jadi dia akan pergi kuat dekat kawasan-kawasan yang tertentu. Okay. Tenaga ombak. Arus ombak memendakkan bahan-bahan yang lebih perkasa di bahagian pesisir pantai yang lebih dalam dan bahan lebih halus dimendapkan di pesisir pantai. Okay. Tenaga ombak ni kekuatan ombak lah. Dia akan memendakkan bahan yang lebih kasar. Arus ombak memendakkan bahan-bahan yang lebih kasar di bahagian pinggir pantai yang lebih dalam. Pinggir pantai lebih dalam. Bahan lebih halus dimendapkan di pesisir pantai. Okey. Ini kalau kat okey, so itu saja untuk tajuk 10.2. Jadi siapkan nota dan tengok video untuk penerangan aja lah. Okay. Banyak ni poin kat sini ni, so ada masa panjang. Buat slow-slow, jangan tak buat. Buat sikit-sikit. Kalau rasa buat satu bab, satu poin, okay, buat kata penat, okay, stop dulu, sambung pula. Guna masa setengah jam ke, entah ya kalau tulis ni. Atas rajin tak rajin dah. Okay. Itu saja untuk hari ini. Kita sambung dalam video yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.